Kenapa ringgit jatuh? Sebab hang tak tahu jaga negeri ini, sebab pemimpin rasuah. Okay guys, this is an example of political reasoning yang dah selalu sangat kita dengar buat masa ni. Dan benda ni akan dimainkan di dalam masyarakat kita supaya terpasak di dalam pemikiran orang. Tapi saya tertanya apakah faedah ilmu ekonomi yang saya boleh sebarkan masyarakat? Masalahnya kalau argument dan reasoning itu berbalik kepada politik, kita akan berbalik bercakap pasal benda yang sama, and at the end of the day kita akan bermain blame game. Sebab itulah guys, this is not the purpose saya buat content. This is not the purpose saya buat TikTok. The purpose saya buat content, the purpose saya buat TikTok adalah untuk educate masyarakat tentang the economics reality. Someone need to tell the truth about how the economy works. Jadi bagi saya memilih untuk bercakap tentang the real economic truth. Walaupun ini adalah satu sumbangan kecil yang saya boleh bagi pada masyarakat, tapi besar harapan saya satu hari nanti kita boleh membina sebuah masyarakat yang boleh berfikir secara intelektual dan lari keluar daripada kepompong political blame game ni. Alright guys, di dalam video ni saya nak rangkumkan sekali 3 punca utama dari sudut ekonomi kenapa berlaku kejatuhan dalam nilai ringgit. Yang pertama, of course, kita tahu disebabkan kadar faedah US yang sekarang sangat tinggi. Maka untuk menjadikan kadar faedah kita kompetitif, kita pun sama sekali naikkan kita punya OPR. Sebab itulah selepas pandemik yang lalu, korang nampak bahawa Bank Negara slowly naikkan kita punya OPR kepada 3% pada masa sekarang ni. Dan lagi satu fakta, sebenarnya walaupun kadar faedah kita naik, kita punya kadar faedah tu antara yang paling rendah sekali dekat kalangan negara jiran kita. Perkara ni saya dah buktikan di dalam video saya yang lepas. Dan sebab itulah currency kita perform badly second after yen. Manakala negara-negara jiran kita berjaya minimize the impact sebab kadar faedah mereka lebih tinggi daripada kita. Di sinilah kita nampak dilema bank negara. Kalau diorang naikkan OPR tu nanti rakyat terbeban. Kalau diorang tak naikkan OPR, nanti ringgit tidak kompetitif. Yang kedua adalah disebabkan oleh konflik Israel dan juga Palestin. US dollar ni dia berstatus sebagai safe haven currency Jadi semasa tempoh konflik, mata wang manakah yang investor ataupun pelabur ni nak pegang supaya diorang boleh melindungi diorang punya value of asset? Jawapannya sudah tentu US dollar. Dan bila diorang pegang US dollar ni, diorang akan investkan balik ke dalam aset yang dinamakan dalam US dollar seperti US Treasury. Yang ketiga pula, dia adalah disebabkan oleh kelembapan ekonomi China yang sekarang ni sedang bergelut bukan sahaja di atas masalah deflasi, akan tetapi masalah real estate juga. Apabila ekonomi negara China slow down, maka diorang pun kurang untuk mengimport barangan daripada Malaysia dan ini akan menyebabkan permintaan terhadap ringgit ni akan drop dan seterusnya akan memberikan kesan kepada nilai ringgit itu. Jadi buat masa sekarang ni, apa yang kita nampak, nilai ringgit itu telah pun dipengaruhi oleh external factor yang sebenarnya di luar kawalan kita. Jadi guys, saya harap korang dapat sesuatu daripada video ni dan saya harap korang dapat belajar tentang the real economic factors. Kenapa nilai ringgit sekarang ni severely affected in the market. Kalau korang belajar sesuatu, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni.